Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Nasta'in bin Misnan bersama ahli kumpulan saya Muhammad Fitri Hakim bin Abdullah dan juga Muhammad Helmi Nur Rashid bin Abdul Halim. Hari ini kami akan membincangkan tentang isu semasa dan solusi ataupun jalan penyelesaian kepada permasalahan durhaka kepada ibu bapa. Baik, kita tengok. Apakah derhaka terhadap ibu bapa? Derhaka terhadap ibu bapa termasuk dalam 4 dosa besar, iaitu sebaris dengan dosa menyekutukan Allah, membunuh manusia dan menjadi saksi palsu. Anak yang tidak menghormati dan berbakti kepada ibu bapa selayaknya menerima balasan daripada Allah Ta'ala. Dari sini kita dapat tengok, derhaka kepada ibu bapa ni dosa yang besar. Allah titik beratkan perkara ini. Menurut Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mafhumnya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan bersusah payah dan melahirkannya dengan susah payah juga. Nampak kat sini, dari lahir sehingga besar dia akan ada langkah ataupun step-stepnya. Daripada kecil, daripada dalam perut lagi, lahir, dari situlah kita kena lihat, anak-anak kena lihat pengorbanan seorang ibu dan juga seorang ayah. Baik, tengok apakah ciri-ciri anak derhaka ini. Yang pertama adalah dengan mengatakan sekurang-kurangnya kita tengok, walaupun kita sebut itu pun sudah dikira sebagai dosa ketika diperintah. Contohnya, tolong ambilkan itu. Nantilah. Itu pun sudah dikira sebagai durhaka kepada ibu bapa. Kita tengok anak-anak zaman kini, bila kita suruh basuh baju, ibu bapa ni suruh ambil basuh baju, lipat baju, ataupun perkara yang paling senang, ambilkan barang di situ, ambilkan barang di sini, mereka akan cakap apa? Nantilah. Cakap nantilah, kejaplah. Itu adalah kita dah ingkar. Kita dah ingkar perintah ibu bapa. Yang kedua adalah tidak melayani ibu bapa dengan baik. Contohnya macam mana? Kita tengok contoh melayani ibu bapa ni. Contohnya bila ibu bapa ataupun bila kita duduk serumah dengan ibu bapa, kita lalu depan ibu bapa, kita tidak menganggap ibu bapa tu ada dengan kita. Kita keluar rumah, contohnya kita keluar rumah dari pagi, baliknya tengah malam, tanpa sebab. Kalau ada sebab, contohnya bekerja, itu sudah lain. Ini tanpa sebab, balik hanya untuk makan. Jadi ibu bapa ni tak tahu solat anak ke mana, anak tu pergi mana. Seterusnya adalah anak-anak yang mengabaikan ibu bapa. Dan ini sering berlaku kepada kebanyakannya anak-anak yang bekerja di bandar. Kenapa di bandar? Anak-anak ini asalnya daripada kampung, tetapi dia sudah berkerjaya. Jadi dia bekerja di bandar. Kenapa? Bila dia dah senang, dia dah leka dengan kemewahan yang dia ada, jadi dia akan lupa ibu bapa yang ada dekat kampung. Kita banyaklah tengok cerita-cerita tentang anak derhaka ni, asal dari kampung, tapi bila dapat kerjaya di bandar, dah kaya raya, dah leka dengan kemewahan yang sedia ada, dia lupa yang dia asalnya daripada kampung. Baik, seterusnya yang paling teruk sekali adalah tidak mengaku ibu bapa.
tidak mengaku ibu bapa ni macam mana? Senang cerita tentang si tanggang lah. Si tanggang. Kita banyak kali dengar. Dari kecil sampai ke besar ni kita asyik dengar. Kisah si tanggang, kisah si tanggang. Kisah di tanggang ni apa pula? Yang mana bila dia dah berjaya, dia lupa ibunya. Bila ibunya datang ke bandar, ibunya mengaku itu anaknya. Tapi si tanggang ni tak mengaku pun itu ibunya. Kerana apa? Kerana dia malu itu adalah ibunya. Sedangkan dia berpakaian serba mewah, kereta besar, rumah besar, baju mewah. Tapi ibunya pakaiannya compang-camping, mukanya selekeh. Dari situlah dia tak mengaku ibu bapa. Itu adalah ciri-ciri anak derhaka yang paling besar sekali. Baik, seterusnya kita tengok dalil-dalil taat kepada ibu bapa. Ada banyak firman Allah, ada banyak hadis Nabi, hadis Rasulullah yang berkata, yang menyentuh tentang taat kepada ibu bapa ini. Okey, baik. Sebagai contohnya, saya ambil sedikit saja daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Mafhumnya, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Tengok, Allah sendiri dah berkata dalam Al-Quran, kita wajib ikut perintah ibu bapa, kecuali apabila perintahnya itu adalah untuk menyekutukan Allah. Maknanya selagi apa yang disuruh oleh ibu bapa itu tidak melanggar kepada Islam, tidak melanggar kepada hukum ahkam Islam, syariat Islam, kita sebagai anak kita wajib ikut. Baik, seterusnya adalah daripada sabda Rasulullah ataupun hadis Rasulullah, iaitu dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 jenis doa yang akan dikabulkan, yang tidak akan ada keraguan padanya, iaitu yang pertama, doa orang yang dizalimi, yang kedua, doa orang musafir, dan yang ketiga sekali, dan doa orang tuanya untuk anaknya, iaitu hadis riwayat At-Tirmizi. Kita sentuh kepada yang ketiga tu, doa orang tua untuk anaknya. Jadi pentingnya kita sebagai anak untuk kita taat perintah ibu bapa, kerana sekiranya satu hari nanti kita dah tak ada, kita perlukan siapa? Ni dah tadi, doa kedua orang tua untuk anaknya. Jenis doa yang dikabulkan. Jadi buat baiklah dengan ibu. Nak pergi mana, cakap dengan ibu, dengan ayah. Nak buat apa, nak buat sesuatu, minta restu ibu dan ayah. Tidak salah. Memang dalam Islam tak salah. Sekarang ni orang-orang muda zaman kini, isunya apa? Isunya bila dirasa diri dia dah besar, jadinya dia buat sesuatu tu, dia tidak minta restu daripada ibu bapa. Itu konsep yang salah. Kerana dalam Islam tidak kira kita kecil ke, kita dah balik ke, kita dah tua ke, bagi buat apa-apa tidak perlu minta restu ibu bapa. Tak ada. Jadinya Islam ni tidak kira umur. Tidak kira umur kalau kita nak taat kepada ibu bapa. Daripada kita hidup sehinggalah kita mati nanti, kita sudah tiada, sekiranya ibu bapa kita masih ada, kita kena taat perintah kedua ibu bapa kita. Baik, saya akan serahkan kepada rakan saya untuk pembentangan seterusnya. Derhaka kepada ibu bapa adalah sesuatu yang tidak wajar di kalangan anak-anak zaman sekarang. Berbaktilah kepada orang tua sudah menjadi satu tuntutan dalam Islam. Ini kerana sebagai menghargai pengorbanan mereka yang tidak putus-putus membesarkan anak-anak dengan sebaik mungkin, akan menjadikan kita seorang manusia yang berguna.
Seterusnya, ibu bapa merupakan insan yang paling rapat dan dihormati dalam institusi keluarga. Mereka banyak berkorban dan membesarkan dan memberikan didikan kepada anak-anak. Mereka tidak meminta atau mengharapkan balasan ataupun bayaran terhadap penat lelah, pengorbanan dan kasih sayang mereka berikan kepada anak-anak. Islam mengajar anak-anak menghormati ibu bapa dan menghargai pengorbanan mereka. Bahkan Rasulullah SAW telah mengiktiraf mereka yang tidak menghormati ibu bapa. Mereka termasuk dalam golongan orang yang tidak menghormati ibu bapa. Mereka ni termasuk dalam golongan orang yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad. Perbuatan derhaka kepada ibu bapa merupakan maksiat yang akan dibalas dengan segera di dunia ini. Sebagai contoh mudah cerita lama yang kita lihat, iaitu si Tanggang yang sombong dan menghina ibunya setelah menjadi nakhodah kapal, mendapat balasan dengan ditukarkan menjadi batu setelah ibunya memerintah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pengajaran kepadanya. Menderhaka kepada ibu bapa merupakan dosa yang besar dan sangat dimurkai oleh Allah, dan perkara ini diberikan contoh yang lebih kecil sehingga kepada perkataan dan ucapan seharian. Allah melarang anak-anak melawan ibu bapa mereka dengan nada yang kasar yang menyentuh hati mereka, seperti contoh oh, kiss, dan sebagainya. Perkara ini mungkin nampak kecil, namun Allah tetap menekankannya agar manusia mengambil peringatan dalam menjaga adab dan sebagai batas-batas aturan yang perlu diikuti demi keharmonian hidup kita. Seterusnya, menghormati dan berbakti kepada kedua ibu bapa merupakan satu perkara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perbuatan yang menjadi keutamaan yang tinggi. Marilah kita bersama-sama menyemai kasih sayang dan mewujudkan keharmonian dalam keluarga sehingga diberikan dan mendatangkan sakinah. Semoga keharmonian dalam keluarga ini menyemarakkan lagi kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat. Seterusnya, isu-isu semasa anak derhaka kepada ibu bapa. Angkara dadah seorang anak tergamak memukul ke ibu bapanya menggunakan gergaji, besi dan penimbang air, na'udzubillah min dzalik, hingga menyebabkan salah seorang daripada mereka meninggal dunia. Dalam kejadian ini, iaitu di Kampung Baru Seri Muda, Sungai Karut, bapa suspek merupakan Tan Muhammad Tarmizi Abdul Hamid, 67 tahun, disahkan meninggal dunia kira-kira jam 1 pagi selepas mendapatkan rawatan di Hospital Sultanah Bahia Al-Ustah akibat kecederaan parah di perut dan badan. Manakala ibu suspek Tom Wahid, 64, yang mengalami kecederaan di muka dan badan dilaporkan berada dalam keadaan koma serta dirawat di hospital yang sama. Suspek dikatakan tergamak melakukan perbuatan tidak berkemanusiaan itu selepas berang dengan tindakan ibu bapa yang membuat laporan kepada Agensi Anti Dadah Kebangsaan, iaitu AADK. Saban hari, cuping telinga kita dihidangkan oleh media massa tentang penagihan dadah dalam kalangan remaja. Berdasarkan maklumat daripada laman web Politik Agensi Dadah Kebangsaan 2007, seramai 1,207 orang menagih dadah setiap bulan. Hal ini amat serius dan memerlukan pengawasan yang rapi oleh semua golongan masyarakat, terutamanya ibu bapa. Malah ibu bapa lah yang diletakkan beban kesalahan apabila anak-anak terjerumus ke dalam gaung jijik penagih dadah. Yang tersirat di sebalik pandangan ini ialah
Seterusnya ialah peranan ibu bapa. Berdasarkan pandangan saya, peranan ibu bapa bermula sejak anak-anak masih di peringkat kanak-kanak lagi. Zaman kanak-kanak ialah suatu zaman iaitu mendapat pendidikan di rumah daripada ibu bapa. Berdasarkan pandangan ini, maka tugas membimbing dan mendidik serta menyerapkan nilai-nilai murni merupakan tugasan besar ibu bapa. Malah tidak boleh dipikul oleh orang lain, hatta oleh saudara mara di sekeliling. Proses pentadbiran tentang perkara-perkara positif, terutamanya nilai-nilai agama, perlu dimulakan di dalam rumah. Segala kehendak baik oleh agama seperti bercakap benar perlu diamalkan oleh di kalangan ahli keluarga. Dengan kata lain, proses pemantauan dan pendidikan sebenarnya bermula dari rumah. Apabila anak-anak telah menerima ajaran agama dengan baik dan mengalikasikannya dalam setiap aktiviti harian, sudah pastilah mereka dapat mengawal diri daripada perkara negatif, iaitu penagihan dadah. Hal ini kerana perasaan sangat takut akan Tuhan akan mencegah naluri anak-anak daripada mendekati najis dadah. Situasi ini juga berlaku kerana anak-anak dapat membezakan perlakuan yang murni dengan yang tidak bermoral. Oleh itu, pemantauan yang serius oleh ibu bapa terhadap pengamalan agama anak-anak akan membentuk satu benteng yang kukuh bagi menepis pengaruh penagihan dadah kepada anak-anak. Seterusnya, memberi perhatian. Dalam memberi perhatian kepada anak-anak, sikap pilih kasih antara anak-anak perlu dihindari. Perilaku ini mampu melahirkan rasa tidak puas hati dalam kalangan anak-anak. Perbezaan layanan akan menimbulkan tekanan perasaan, sakit hati, benci dan cemburu sesama anak-anak. Implikasinya, anak-anak yang berasa tidak mendapat layanan istimewa akan bertindak melakukan apa-apa sahaja untuk menarik perhatian ibu bapa, seperti melibatkan diri dalam dunia penagihan dadah. Intihannya, perhatian yang sama rata dan adil perlu menyediakan keutamaan untuk menghindari pengaruh buruk dadah. Selain itu, hubungan kekeluargaan yang erat juga mampu membendung serangan penagihan dadah dari menerobos ke dalam keluarga. Hubungan erat dan keluarga kembangan seperti datuk, nenek, seperti ibu bapa, sepupu akan melahirkan ikatan yang intim. Keadaan ini dapat membantu ibu bapa memantau kelakuan anak-anak dan dapat menghindari daripada anak-anak menderhaka kepada ibu bapa. Kerana menderhaka kepada ibu bapa menjadi suatu kebiasaan yang kita boleh ambil daripada contoh yang saya ulas tadi tentang anak membunuh bapa kerana dadah. Hal ini boleh dielakkan kalau ibu bapa memberi peranan yang baik sejak kanak-kanak lagi bagi memantau isu anak derhaka kepada ibu bapa ini. Sangat penting dalam sebuah institusi keluarga. Dalam mengawal anak derhaka kepada ibu bapa, ibu bapa perlu sentiasa berhubung dan menjarahi kaum keluarga kembangan agar anak-anak berasa diri mereka sentiasa disayangi, diberi perhatian oleh semua kaum keluarga. Akibatnya, anak-anak akan berhati-hati dalam setiap tindak tanduk yang ingin dilakukan. Hal ini dapat membantu ibu bapa memantau PL anak-anak lalu menghalang anak-anak daripada menderhaka kepada ibu bapa. Intihannya, ibu bapa mesti menguatkan ikatan ukhuwah dengan saudara mara yang lain supaya mereka boleh menjadi mata-mata yang bersedia memerhati tindak tanduk anak-anak. Seterusnya, dapat mengawal anak-anak daripada derhaka kepada ibu bapa.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Helmi Nur Rashid bin Abdul Halim dari unit PAI 1 akan menyambung penerangan berkenaan dengan derhaka kepada ibu bapa, hukum dan faktor-faktor. Baik, hukum menderhaka kepada ibu bapa. Menderhaka kepada ibu bapa adalah tergolong dalam golongan yang menerima seksaan lebih azab di neraka. Hukumnya ialah berdosa besar. Sabda Rasulullah, akan ada 3 golongan yang menerima seksaan lebih azab berbanding golongan lain di neraka, iaitu orang yang derhaka kepada ibu bapa, orang yang berzina dan orang yang menyekutukan Allah. Dekat sini dia beritahu menderhaka kepada ibu bapa adalah salah satu dalam dosa-dosa besar. Okey, kalau kita tengok dalam sabda Nabi ni, Nabi menyebut derhaka kepada ibu bapa tu yang pertama, lebih daripada selepas tu orang berzina dan orang yang menyekutukan Allah. Maksudnya kat sini Nabi pun mengingatkan bahawa dosa derhaka kepada ibu bapa tu berat. Maksudnya hukumannya dah dosa besar lah. Antara hukuman-hukuman, antara dosa-dosa yang Nabi ingatkan bahawa itu adalah dosa yang sangat besar, sama menyamai dengan dosa orang yang berzina dan orang yang menyekutukan Allah. Okey, seterusnya faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya derhaka kepada ibu bapa. Okey. Faktor yang pertama di sini saya nak sebutkan, ibu bapa kurang meluangkan masa dengan anak-anak. Baik. Faktor yang pertama ni saya letakkan dia dekat nombor 1 sebab dia akan menjadi rangkaian kepada faktor-faktor yang lain yang saya akan jelaskan sebentar lagi. Okay, ibu bapa kurang meluangkan masa dengan anak-anak, sama ada ibu bapa yang bekerja ataupun dekat rumah. Kat sini kita boleh nampak kalau bekerja semestinya lah diorang tak ada masa, mereka tak ada masa nak meluangkan masa mereka dengan anak-anak. Balik kerja kadang-kadang terus rehat. Okay. Kepada yang tak bekerja juga menjadi faktor masa mereka dengan anak-anak berkurangan. Sebab apa? Biasanya ibu bapa zaman sekarang ni mereka lebih meluangkan masa dengan gadget-gadget berbanding dengan anak-anak. Meluangkan masa dengan media sosial berbanding dengan anak-anak. Itu menjadi faktor utama saya letakkan kurangnya ibu bapa meluangkan masa dengan anak-anak sebagai faktor utama. Kerana apa? Kerana dia akan menjadi rangkaian kepada faktor-faktor yang lain. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya kat sini, kita taklah fokuskan kepada rakan yang sebaya ataupun rakan yang sama umur. Sebab anak-anak ni kawan dia zaman sekarang bukannya seorang. Ada yang rakan mereka yang lebih umur ataupun lebih tua daripada mereka ataupun lebih muda daripada mereka. Itu juga kita anggap sebagai rakan sebaya. Okey, pengaruh mereka, mungkin ada kawan mereka ni yang datang dari kelompok suasana yang negatif. Ada yang datang daripada kelompok suasana yang positif. Okey. Yang datang dari kelompok negatif inilah yang akan membawa kesan buruk kepada anak-anak, yang mengatakan ini adalah pengaruh rakan sebaya. Mereka akan mempengaruhi sikap dan perbuatan anak-anak dan akan membawa kepada gejala derhaka kepada ibu bapa. Okey, seterusnya faktor pengaruh media masa. Media masa zaman sekarang ni lebih canggih dan lebih moden. Okay. Anak-anak yang lebih terdedah kepada media masa ataupun media sosial
Diorang akan terpengaruh dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka nampak di dalam kelebihan teknologi yang ada. Di situlah mereka akan terpengaruh dan terikut-ikut. Seterusnya, dia akan menjurus kepada kurangnya dan mengakibatkan kualiti akhlak itu akan menurun dan akan hilang daripada diri dan jiwa mereka. Yang seterusnya ialah kurangnya didikan agama. Ini saya sebutkan kurangnya didikan agama sebab dia berkait dengan faktor yang pertama, iaitu kurang meluangkan masa dengan anak-anak tu. Kurang didikan agama. Kemungkinan zaman sekarang ibu bapa menghantar anaknya ke sekolah, ada yang sempat, ada yang tak sempat. Kerana ke sekolah tu adalah salah satu cara untuk memastikan anak-anak cukup diberi perhatian dengan didikan agama. Selain daripada sekolah, aktiviti-aktiviti di rumah ataupun aktiviti-aktiviti sosial bersama masyarakat haruslah diberi dorongan dan sokongan yang pertama daripada golongan ibu bapa. Kerana golongan pendedahan daripada golongan ibu bapa adalah penggerak utama kepada anak-anak untuk cuba menjalinkan hubungan dan merapatkan hubungan dengan anggota masyarakat. Seterusnya, persekitaran dan masyarakat. Di sini adalah faktor yang terakhir, iaitu faktor persekitaran dan faktor masyarakat yang menyebabkan dan menyumbang kepada derhaka kepada ibu bapa. Persekitaran yang negatif ataupun kurang dengan budaya akhlak yang baik akan mempengaruhi nilai kehidupan seharian kita. Contohnya, kalau kita dikelilingi dengan jiran-jiran ataupun masyarakat dalam masyarakat yang pasif ataupun negatif, sebagai contoh, kurangnya bertegur sapa, kurangnya kerjasama antara satu sama lain, itu juga akan mempengaruhi kepada jiwa dan anak-anak tentang nilai dan akhlak, nilai murni dan akhlak mulia. Seterusnya, faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya derhaka kepada ibu bapa. Faktor yang pertama di sini saya nak sebutkan, ibu bapa kurang meluangkan masa dengan anak-anak. Baik, faktor yang pertama ni saya letakkan dia dekat nombor 1 sebab dia akan menjadi rangkaian kepada faktor-faktor yang lain yang saya akan jelaskan sebentar lagi. Ibu bapa kurang meluangkan masa dengan anak-anak, sama ada ibu bapa yang bekerja ataupun dekat rumah. Sini kita boleh nampak, kalau bekerja semestinya lah diorang tak ada masa, mereka tak ada masa nak meluangkan masa mereka dengan anak-anak. Balik kerja kadang-kadang terus rehat. Kepada yang tak bekerja juga menjadi faktor masa mereka dengan anak-anak berkurangan. Sebab apa? Biasanya ibu bapa zaman sekarang ni mereka lebih meluangkan masa dengan gadget-gadget berbanding dengan anak-anak. Meluangkan masa dengan media sosial berbanding dengan anak-anak. Itu menjadi faktor utama saya letakkan kurangnya ibu bapa meluangkan masa dengan anak-anak sebagai faktor utama. Kerana apa? Kerana dia akan menjadi rangkaian kepada faktor-faktor yang lain. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya kat sini, kita taklah fokuskan kepada rakan yang sebaya ataupun rakan yang sama umur. Sebab anak-anak ni, kawan dia kat zaman sekarang bukannya seorang. Ada yang rakan mereka yang lebih umur ataupun lebih tua daripada mereka ataupun lebih muda daripada mereka. Itu juga kita anggap sebagai rakan sebaya. Pengaruh mereka, mungkin ada kawan mereka ni yang datang dari kelompok
kelompok suasana yang negatif, ada yang datang daripada kelompok suasana yang positif. Okey. Yang datang dari kelompok negatif inilah yang akan membawa kesan buruk kepada anak-anak, yang mengatakan ini adalah pengaruh rakan sebaya. Mereka akan mempengaruhi sikap dan perbuatan anak-anak dan akan membawa kepada gejala derhaka kepada ibu bapa. Okey, seterusnya faktor pengaruh media masa. Media masa zaman sekarang ni lebih canggih dan lebih moden. Okey, anak-anak yang lebih terdedah kepada media masa ataupun media sosial, okey, diorang akan terpengaruh dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka nampak di dalam kelebihan teknologi yang ada. Di situlah mereka akan terpengaruh dan terikut-ikut. Seterusnya dia akan menjurus kepada kurangnya dan mengakibatkan kualiti akhlak itu akan menurun dan akan hilang daripada diri dan jiwa mereka. Yang seterusnya ialah kurangnya didikan agama. Ini saya sebutkan kurangnya didikan agama sebab dia berkait dengan faktor yang pertama, iaitu kurang meluangkan masa dengan anak-anak tu. Kurang didikan agama. Kemungkinan zaman sekarang ibu bapa menghantar anaknya ke sekolah, ada yang sempat, ada yang tak sempat. Okey, kerana ke sekolah tu adalah salah satu cara untuk memastikan anak-anak cukup diberi perhatian dengan didikan agama. Okey, selain daripada sekolah, aktiviti-aktiviti di rumah ataupun aktiviti-aktiviti sosial bersama masyarakat haruslah diberi dorongan dan sokongan yang pertama daripada golongan ibu bapa. Okey, kerana golongan pendedahan daripada golongan ibu bapa adalah penggerak utama kepada anak-anak untuk cuba menjalinkan hubungan dan merapatkan hubungan dengan anggota masyarakat. Seterusnya, persekitaran dan masyarakat. Okey, di sini adalah faktor yang terakhir, iaitu faktor persekitaran dan faktor masyarakat yang menyebabkan dan menyumbang kepada derhaka kepada ibu bapa. Persekitaran yang negatif ataupun kurang dengan budaya akhlak yang baik akan mempengaruhi nilai kehidupan seharian kita. Contohnya, kalau kita dikelilingi dengan jiran-jiran ataupun masyarakat dalam masyarakat yang pasif ataupun negatif, sebagai contoh, kurangnya bertegur sapa, kurangnya kerjasama antara satu sama lain, itu juga akan mempengaruhi kepada jiwa dan anak-anak tentang nilai dan akhlak, nilai murni dan akhlak mulia.